Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan menerangkan berkenaan dengan report kami lah, report untuk subjek ini, subjek building drawing, lukisan bangunan. Untuk grup kami mempunyai 4 orang ahli, iaitu saya, Wan Muhammad Ali bin Muhammad Zaharuddin. Yang lain, kenalkan diri. Saya Nur Hazira binti Cik Muhammad Asri. Saya Muhammad Namirul bin Ghazali. Dan saya Syahrul Nizam bin Muhammad Salman. Okey. Untuk projek ini merupakan projek rumah banglo satu tingkat yang di mana yang dikelolakan oleh East Coast Construction. Okey, di sini kami akan menerangkan kandungan yang akan diterangkan, iaitu plan kunci, plan lokasi, plan tapak, plan lantai, lukisan bumbung, plan pandangan hadapan, pandangan belakang, sisi kanan dan sisi kiri. Manakala seterusnya pandangan perspektif, spesifik tingkap dan pintu yang digunakan, pelan asas pad, pelan rasuk, lukisan pad footing, keratan rentas section A dan AA dan BB. Seterusnya pelan sistem perpaipan dan pelan sistem. Manakala untuk elektrik, iaitu susun atur elektrik, lukisan simbol penawaran yang digunakan, dan yang terakhir sekali untuk lukisan pandangan hadapan lah, yang bentuk 3D, pandangan hadapan bentuk 3D, belakang 3D, sisi kanan 3D dan sisi kiri 3D. Untuk yang permulaan saya serah kepada ahli untuk membentangkan. Dipersilakan, Hazira. Okey, untuk lukisan pertama ialah pelang kunci. Ali boleh zoomkan? Okey. Ini adalah pelang kunci kami. Lokasi cadangan saya telah labelkan dekat sini. Betul-betul dekat simpan jalan. Okay, next. Arah mata angin. Okay, untuk lokasi yang kami pilih ialah terletak di Mukim Tanjung Pau, Jajahan Bacok, Kelantan. Rumah kami gunakan memerlukan 2 lot, iaitu PT 521 dengan PT 22 untuk sebuah banglo yang mewah. Okay. Dekat sini boleh tengok lot yang kami pilih betul-betul bersebelahan dengan simpan jalan. Sama dengan pelan yang telah saya labelkan dekat lukisan pelang kunci. Okay, next. Okay. Ini adalah pelang tapak. Dekat sini saya ada sertakan lakaran bumbung dari atas. Keluasan rumah bersesuaian dengan lot dua lot yang telah kami pilih. Boleh tengok dekat sini. Ini adalah penyebabnya kenapa kami pilih 2 lot dekat Mukim Tanjung Pau. Okay. Okay. Assalamualaikum. Untuk pelan lantai, rumah yang kami ingin bangunkan ini mempunyai kolam, garaj, 4 bilik tidur, 3 bilik air, bilik solat, dapur, ruangan makan, ruangan keluarga, perpustakaan pejabat, stor penyimpanan barang, dorbi, ruang tamu dan bilik tamu. Okey. Bermula daripada pintu masuk, akan
akan menjumpai Living Hall dan akan melalui iaitu lalu guest room iaitu bilik tetamu, dan berdekatan dengan bilik tetamu kami bina iaitu surau untuk memudahkan tetamu-tetamu yang hadir ke rumah kami ini untuk menunaikan kewajipan. Okey, di sebelah surau kami akan mempunyai ruangan family iaitu family hall dan mempunyai sebuah bilik. Dan daripada situ kami mempunyai kami laluan untuk ke teras iaitu anjung luar. Okay, daripada situ kami penghuni rumah ini akan melalui laluan yang menghubungkan kepada ruangan makan iaitu dining hall, dry kitchen, wet kitchen, store dan bedroom 1, bedroom 2 dan bedroom 3. Kemudian laluan ini juga menghubungkan library dan pejabat. Rumah idaman kami ini mempunyai master bedroom yang dilengkapi dengan bedroom 2 iaitu bilik mandi. Okey, itu sahaja untuk pelan lantai bagi rumah idaman kami. Seterusnya pelan bumbun. Pelan bumbun kami mengaplikasikan bumbun berjenis limas dan tebing layar. Penerapan sistem aliran air hujan iaitu di mana pada bahagian bumbun anak panah menunjukkan saliran-saliran ataupun arus aliran air hujan menuruni bumbun rumah kami. Dan panjang dan lebar bumbun kami ini iaitu 106 kaki kali dengan 78 kaki. Bumbun kami ini berbentuk bumbun limas dan digambungkan dengan bumbun tebing layar. Seterusnya, untuk pelan pandangan hadapan. Pandangan hadapan jika dilihat pada skrin anda, rumah ini akan ataupun kita akan lihat dari segi hadapan iaitu pintu masuk dan sebelahnya tingkap yang mempunyai 3 daun dan pada bahagian atas iaitu bahagian tandas bilik utama iaitu tingkap dan juga tingkap 3 daun pada bahagian perpustakaan. Dan tingkap 3 daun juga akan terlihat iaitu yang menunjukkan pada bahagian bilik. Dan di sebelahnya ialah sisi angin iaitu yang menunjukkan tandas. Keluasan jika dilihat daripada pandangan hadapan secara keseluruhannya iaitu 26016 kaki. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudara Syahrul. Untuk sambungan yang seterusnya, saya akan membincangkan tentang boleh dekatkan sikit tak? Saya akan membincangkan tentang lukisan pandangan belakang.
Okey, yang pertama kita akan lihat pada hadapan ni, kita akan melihat tingkap yang KCG ni. Kenapa tingkap ini dibuat? Ia bertujuan untuk memastikan bahawa udara mencukupi pada sesuatu bilik tersebut. Okey. Dan yang kedua adalah sisi udara. Fungsi dia adalah pada bahagian tanda memastikan sentiasa masuk untuk udara yang segar. Bagi memastikan udara segar sentiasa ada. Okey, sebelumnya ada di situ terdapat pintu sliding door. Pintu sliding door ni dia sebelah dekat dengan swimming pool. Ini bertujuannya senang untuk kita melihat swimming pool ialah disediakan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang lukisan pandangan sisi kanan. Okey, pada sisi kanan pula kita akan dapat melihat di situ adalah ruangan udara untuk pintu tandas. Bagi tandas bedroom 2. Bersebelahan tandas pula terdapat bilik dekat sini yang ada pintu sisi daun 3. Kenapa ia diletakkan dengan 3 tingkat sisi daun? Ia bagi memastikan ruangan udara kerana tema yang kami pilih adalah tema mesra alam. Kami mahu menjimatkan elektrik, jadi kami telah memperbanyakkan tingkat di sini pada setiap bilik. Okey, dan keluasan bagi keseluruhan sisi kanan ini adalah 2170. Okey, dan seterusnya saya akan menerangkan tentang lukisan pandangan sisi kiri. Okey, pada sisi kiri pula kita akan dapat lihat di sini sekali lagi ukiran tingkat 3 daun dibuat. Tujuannya adalah bagi memastikan segala pergerakan udara sentiasa berfungsi dengan baik. Di situ sebelah tingkap pula kita akan dapat melihat pintu sliding door untuk di sebelah dengan guest house. Okey, sebelah dia pula kita akan dapat melihat sebelah itu kita akan melihat pada bahagian surau. Di sini surau kita menyediakan tingkat 3 daun juga bagi memastikan segala pergerakan udara sentiasa dalam keadaan yang baik. Okey, bagi jumlah keseluruhan sisi panel ini, jumlah dia adalah ukuran sisi kiri dalam 21701. Okey, itu saya penerangan saya untuk setiap lukisan pandangan sisi kanan, kiri dan belakang. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Ali. Okey, saya akan ambil alih untuk penerangan seterusnya. Sekarang kita dapat lihat bahawa pandangan yang ditunjukkan adalah pandangan 2 titik perspektif, di mana kita dapat lihat dari sudut hadapan. Kita dapat lihat rumah ini merupakan rumah yang mewah lah, iaitu rumah idaman kami. Dapat lihat di belakang sana ada tangki air, dan dapat kita lihat daripada pandangan hadapan ini, pandangan 2 titik perspektif, kita dapat lihat garaj di bahagian hadapan dan kolam renang di bahagian kiri rumah. Dan seterusnya di belakang kita dapat lihat
tangki air lah yang menyalurkan air kepada rumah ini. Seterusnya, ini adalah spesifikasi lah tingkap dan pintu di dalam rumah ini yang digunakan. Okey, saya akan terangkan satu-satu. Yang pertama, kita pergi kepada pintu utama lah. Pintu utama iaitu door yang digunakan adalah berframe solid timber iaitu frame decorative door. Itu pintu ini merupakan pintu yang ditempah khas lah untuk membuktikan bahawa rumah kami ini merupakan rumah yang tersangat indah lah. Itu pintu ini berkeluasan 2134 mm, tinggi 2438 mm. Location ini adalah pintu utama lah. Itu unit yang kami gunakan adalah satu saja. Untuk yang seterusnya, pintu yang kedua merupakan HW frame solid timber juga, iaitu frame door yang berkeluasan lebarnya adalah 1143 mm dan tingginya adalah 1981 mm. Pintu ini digunakan di kebanyakan lokasi di rumah ini. Yang pertama adalah master bedroom, guest room, library dan semua bilik-bilik yang ada di dalam rumah ini, termasuklah store dan di pintu, dan last sekali di bahagian dapur lah, bahagian dapur basah untuk wet kitchen. So jumlah pintu ini digunakan adalah 9 unit. Seterusnya untuk pintu sliding door. Okey, untuk pintu sliding door, yang pertama adalah berkeluasan 1829 mm kali 1981 mm, iaitu dia terletak di bahagian anjung dan di bahagian living hall yang bahagian utama lah. So pintu ini digunakan hanya adalah 2 unit saja. Seterusnya untuk pintu yang keempat, itu pintu jenis yang keempat ini adalah pintu yang direka khas lah untuk rumah kami. Yang pertama kami gunakan di toilet, semua jenis toilet, Dobby door yang ada di rumah ini dan bilik wuduk. So pintu ini berkeluasan 1072 mm, tingginya 2438 mm. So unit pintu yang digunakan jenis ini adalah 8 unit lah, 8 kesemuanya. Dan seterusnya pintu yang kelima, iaitu pintu berkeluasan 1166 mm, lebarnya dan tinggi 2438 mm. Pintu ini digunakan di pejabat dan surau. Iaitu unit yang digunakan adalah 3 unit. Seterusnya untuk tingkap yang pertama adalah tingkap yang mempunyai 3 daun, iaitu berkelebaran 1825 mm dan berketinggian 1524. Locationnya adalah kebanyakan di dalam rumah kami menggunakan tingkap 3 daun lah. So tingkap yang ada untuk tempat yang ada untuk guna tingkap ini adalah master bedroom, guest room, library room, all bedroom, store, surau dan tempat kelas mengaji dan di dapur lah, dapur basah. So kenapa kami menggunakan pintu tingkap 3 daun? Ada merupakan standard lah untuk mendapatkan pengudaraan yang baik di setiap rumah. So tingkap yang kedua adalah tingkap untuk sisi angin untuk bahagian tandas. So kami gunakan untuk tingkap ini adalah 8 unit dalam rumah ini, dan manakala keluasannya, lebarnya adalah 9144 mm dan tingginya adalah 305 mm. So ini adalah bahagian pintu dan tingkap yang kami gunakan lah di dalam rumah ini. Seterusnya ini adalah plan asas pad. Plan asas pad yang perlu ada lah untuk pembinaan rumah ini. Kita dapat lihat yang hitam-hitam ni semua adalah tempat di mana tiang yang akan didirikan di dalam rumah ini.
Okey, itu sajalah penerangan daripada saya. Seterusnya saya serah kepada rakan yang seterusnya. Okay, saya teruskan dengan terusnya. Ini adalah pelan rasuk. Dapat lihat dekat sini dah dilabelkan. Setiap rasuk yang kami perlukan dah dilabelkan dengan warna biru dan juga sambung dengan tiang rumah. Seterusnya. Okay, ini adalah pad footing. Merupakan tentang tapak rumah dengan penggunaan besi dengan ketinggian rumah. Ali zoomkan. Okay, untuk ketinggian besi bawah tanah, okay, kami gunakan minimum 1500 mm untuk dari bawah tanah. Untuk ketinggian tiang dekat atas rumah ialah sebanyak 3657.6 mm. Tiang ni merupakan ketinggian tiang dinding rumah yang menggunakan besi. Okay, untuk tapak rumah, ini adalah tapak besi dekat bawah rumah, tapak rumah. Okay, untuk keluasan ni 2180 kali 2180 untuk keluasan. Okay, itu saja. Next. Okay, untuk keratan rentas section AA. Section AA dipotong tengah. Okay, ini bahagian dalan selepas di rentas. Zoomkan Ali. Okay, okay, selepas di keratan untuk AA, ini adalah dilihat daripada keratan living hall. Dekat sini boleh, daripada pandangan sini kita boleh nampak pintu tandas yang bersebelahan dengan pintu surau. Okay, untuk ini dapat lihat surau dekat sebelah. Lepas tu kita akan masuk ke ruang sebelah sikit. Okay, ini adalah ruang family, tetapi bila pandangan kita akan nampak pintu ke arah teres, pintu ke pintu belakang dengan dekat sebelah. Okay. Zoom out Ali, kecilkan. Okay. Okay, dekat sini dekat sebelah bilik ada satu tandas dah masuk kepada dining hall. Dining hall, bila dari pandangan dining hall kita akan nampak pintu tandas dekat sini. Lepas dining hall akan berpisah kepada bilik bedroom 1, iaitu bedroom yang bersebelahan dengan wet kitchen. Ini adalah keratan bahagian AA. Okay, dari sini juga terdapat swimming pool. Okay, itu saja untuk section AA. Okey, baiklah. Saya kembali untuk meneruskan penguncian bagi keratan rentas section BB. Di mana rumah bangla kami dipotong ataupun direntas dari sudut ataupun pada papan skrin anda sebelah kanan. Yang mana dari segi gambaran iaitu rumah kami akan
Pada label 1 iaitu menunjukkan kereta rentas ini memperjelaskan itu teras iaitu anjung luar. Dan pada bahagian nombor 2 iaitu room iaitu bilik. Sebelahnya ialah family hall. Dan sebelahnya lagi iaitu halfway. Halfway ini ialah laluan yang akan keluar masuk dari anjung luar. Dan di sebelahnya jika kita lihat daripada paparan skrin ini, ruangan ataupun ruangan yang bertanda ataupun bola ini menunjukkan dinding yang direntas ataupun melalui kereta rentas yang iaitu batu bata yang telah dipotong. Dan sebelahnya office. Dan sebelah office kereta rentas menunjukkan iaitu pintu pejabat dan juga bersebelahannya ialah pintu bagi bilik mandi 2. Okey, itu sahaja untuk kereta rentas seksyen BB. Okey. Ini adalah pelan sistem perpaipan di mana bermula daripada bahagian luar iaitu paip utama, iaitu paip perkhidmatan yang disalurkan kepada meter bagi paip perkhidmatan akan melalui seterusnya akan melalui melalui tangki simpanan air. Dari sini tangki simpanan air ini akan menghumburkan iaitu tangki bagi air panas yang garisan berwarna merah ini ialah menunjukkan paip yang menghubungkan air panas kepada tap mandi yang dipecahkan ataupun dihubungkan kepada 4 unit tap mandi yang mana tiap-tiap tap mandi ini diwujudkan ataupun disediakan di setiap bilik mandi. Bagi garisan hijau mewakili paip agihan iaitu air paip daripada sistem ataupun tangki simpanan air. Okey, ini adalah simbol-simbol ataupun paip-paip yang melalui paip-paip yang menyalurkan air kepada komponen-komponen ataupun aksesori-aksesori yang kami sediakan dalam rumah idaman kami. Okey, petunjuk ini menunjukkan bagi yang simbol yang pertama iaitu shower, simbol kedua tandas, simbol ketiga basin, dan yang ini adalah bathtub iaitu tap mandi yang disalurkan menggunakan ataupun aliran garisan berwarna merah. Dan seterusnya washer hand dryer, sink kitchen. Ini adalah simbol bagi water tank iaitu tangki simpanan air panas. Di bawahnya ialah water meter yang disediakan di depan rumah idaman kami. Garisan yang berwarna biru, hijau dan merah ini menunjukkan sistem yang terdapat pada binaan perpaipan rumah idaman kami, yang mana warna biru mewakili sistem terus, hijau sistem tak terus, dan warna merah iaitu yang seperti yang saya nyatakan tadi ialah air panas. Okey, itu sahaja untuk pelang sistem perpaipan. Okey, bagi pelang sistem kumbahan yang mana
bathroom iaitu bilik mandi 2 dan bilik mandi 3 yang berada di bahagian hadapan ataupun dibina di bahagian hadapan rumah idaman kami ini. Air buangan disalurkan melalui tangki najis sementara yang bersimbol ataupun berpetak kecil. Yang berpetak itu ialah tangki sementara bagi simpanan air kumbahan. Dan sesungguhnya air yang melebihi tangki ini akan disalurkan terus kepada najis ataupun tangki sistem kumbahan yang utama. Okey, zoom kecil. Okey, jika anda lihat sistem ataupun bilik mandi ini kami rancang ataupun kami bina di bahagian penjuru ataupun bahagian tepi rumah ini bagi memastikan sistem perpaipan jika berlaku kerosakan mudah disenggelara. Jika sistem ini ataupun tandas ataupun bilik mandi dibina di bahagian tengah, ia akan menyukarkan kerja-kerja pembaikan jika berlaku kerosakan. Seterusnya, okey. Untuk pelan sistem atau elektrik, saya akan menyerahkan pembentangan kepada rakan saya. Terima kasih kepada Saudara Sarul atas penerangan yang sangat panjang mengenai sistem perpaipan. Okey, untuk pembinaan rumah yang paling utama adalah kita mestilah melihat sistem perpaipan yang terancang dan teratur. Dan paling utama adalah kita mesti mempunyai dua kelengkapan yang paling utama, iaitu sistem perpaipan, dan seterusnya saya akan menerangkan tentang susuk atau elektrik yang sistematik. Okey, yang pertama kita akan lihat pada bahagian pos. Okey, boleh zoom pada bahagian pos. Di situ pada bahagian pos kita akan lekatkan dengan lampu gantung, dilekatkan dengan lampu gantung 4 biji dan 1 kipas silin. Okey, bila dah melalui pos kita akan masuk pintu entrance. Di sini akan dapat melihat lampu silin pada sebelah kiri dan kanan. Pada lampu silin itu, dan seterusnya kita akan dapat melihat di situ kipas silin beserta lampu hiasan gantung. Ini bagi menarik perhatian para tetamu yang datang pada rumah kami. Okey, selepas itu pada sebelah kiri saya, boleh tunjuk sebelah kiri pada bahagian swimming pool. Itu dia. Pada bahagian ini kita menyediakan aircon untuk bagi memastikan kemudahan pengudaraan yang baik. Bahagian bersebelahan dengan swimming pool. Di luar pula kita akan dapat melihat di situ ialah lampu gantung. Ini bagi memastikan setiap pencahayaan di sudut-sudut itu mempunyai pencahayaan yang baik. Pada di sini pula kita akan dapat melihat di setiap ruang untuk sebelum sampai ke gas room tu, kita akan dapat melihat setiap laluan dilengkapi dengan lampu silin. Tujuan lampu silin ini adalah bagi memastikan ruang-ruang pencahayaan di setiap sudut itu mencukupi. Seterusnya kita akan melihat pada setelah daripada gas house tu, seterusnya adalah pada bahagian tandas. Pada bahagian tandas juga kami turut
menyediakan lampu gantung berserta lampu siling. Setelah daripada tandas, kami telah meletakkan aircon satu lagi sebelah dekat surau. Dekat surau, sekali lagi kami menyediakan aircon berserta kipas. Ini bagi memastikan setiap peraudaraan yang terdapat pada pulau dan kelas mengaji ini berada dalam keadaan yang baik dan sistematik. Okey, seterusnya kita akan pergi pada ruang family hall. Pada family hall ini kami telah menyediakan susu atau elektrik, sekali lagi dilengkapi dengan sistem aircon, dan di situ juga dapat lihat lampu siling berserta lampu hiasan gantung bagi memastikan setiap ruang-ruang di sekitarnya mendapat pencahayaan yang mencukupi. Atas daripada family room, di situ adalah ada terdapat bilik. Bilik di sini adalah bilik tidur. Bilik tidur ini dilengkapi dengan lampu pedal floor berserta kipas. Di sini kami letakkan lampu pedal floor bagi menjimatkan elektrik. Okey, sebelah daripada di teres pula kami turut melekatkan lampu siling. Di sini kami letakkan lampu siling kiri dan kanan bagi memastikan teres ini sentiasa mendapat pencahayaan yang mencukupi. Okey, selain teres, kita akan turun pula pada bilik air. Bilik air yang keempat tu. Bilik air yang keempat tu kami turut meletakkan lampu siling berserta lampu bulat bagi memastikan di dalam bilik air ini turut mendapat pencahayaan yang mencukupi. Pada sebelah bilik air itu terdapat laundry, iaitu lobby. Di sini kami hanya meletakkan lampu pedal floor. Di sebelah itu adalah wet kitchen. Wet kitchen ini terdapat susu atau elektrik yang banyak, di mana kami telah meletakkan 4 biji lampu siling berserta kipas siling bagi memastikan wet kitchen ini mendapat pencahayaan dan ruang udara yang mencukupi. Okey, di mana jika turun dari bawah kita akan dapat melihat store. Store ini dilengkapi dengan kipas berserta lampu. Di sini store adalah untuk menyimpan barang saja, dan sebelahnya adalah dry kitchen. Dry kitchen ni kita telah zoom dekat dry kitchen sikit. Okey, dekat dry kitchen kita meletakkan, terima kasih Ali. Kita letakkan sekali lagi lampu siling. Ada 2 biji di situ berserta kipas bagi memastikan pencahayaan dan ruang di sini sentiasa mencukupi dan berada dalam keadaan yang baik. Okey, itu saja. Okey, kita seterusnya pergi kepada petunjuk. Boleh pergi kepada petunjuk? Okey, slide seterusnya. Okey, terima kasih Ali. Okey, yang pertama adalah suis satu hala. Suis satu hala ini digunakan pada setiap lampu dan kipas. Di mana suis 2 hala ini tujuan dia adalah bagi memastikan lampu berkembar dinyalakan sekaligus, dan seterusnya adalah soket plug 1 gen. Soket plug 1 gen dan soket plug 2 gen. Dan simbol seterusnya adalah lampu siling. Lampu siling ini dilekatkan pada setiap ruang pejalan kaki bagi menghiasi ruang pencahayaan yang baik. Okey, seterusnya adalah simbol kipas
pengeluar haba. Simbol ini dilekatkan pada bahagian dapur bagi memastikan di dapur itu tidak terasa panas. Dan seterusnya ada ruang bagi lampu gantung. Lampu gantung ni kita dapat lihat kebanyakan pada pos dan pada bahagian ruang-ruang luar rumah, itu contohnya di bahagian kolam renam. Seterusnya adalah simbol bagi lampu pendafloor. Simbol lampu pendafloor ini kita dapat lihat kebanyakannya berada pada bilik tidur, di library pun ada. Bagi tujuannya adalah untuk memastikan pencahayan di setiap bilik itu sentiasa mencukupi dan baik. Dan seterusnya adalah simbol bagi kipas silin. Kipas silin ini kita telah masukkan ke dalam setiap bilik tidur beserta pada ruang-ruang seperti store dan pos. Okey. Dan seterusnya adalah simbol bagi lampu hiasan gantung. Lampu hiasan gantung ini kami lekatkan pada setiap ruang-ruang bilik dan bagi tujuannya adalah bagi menarik perhatian para tetamu. Dan akhir sekali adalah simbol bagi penghawa dingin. Penghawa dingin ini kami telah lekatkan di dalam rumah ini dalam 6 biji, dalam 6 unit. Tujuannya adalah bagi memastikan setiap pengendaraan yang terdapat dalam bilik itu sentiasa dalam keadaan baik dan teratur. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudara Ali. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Nur Amirul atas penerangan yang begitu baik tentang sistem elektrik yang ada di dalam rumah ini. Seterusnya saya akan menyambungkan pembentangan, iaitu pembentangan yang terakhir lah bagi kumpulan kami itu pandangan bagi lukisan 3D lah. So ini adalah hasil itu hasil akhir lah untuk grup kami bagi rumah idaman ini. Ini dapat lihat yang pertama, ini adalah pandangan hadapan, iaitu dengan pintu yang digunakan adalah pintu utama yang pertama lah. Dan kita dapat lihat 3 tingkap dan 2 sisi angin untuk menunjukkan bahawa di sisi angin tersebut adalah merupakan tandas yang ada di dalam rumah ini. Dan tingkap yang digunakan ada 3 unit lah bila tengok menerusi pandangan hadapan. Seterusnya kita pergi kepada pandangan belakang, di mana pandangan belakang ini kita dapat lihat bahawa tingkap 3 daun kita dapat lihat terdapat 4 tingkap 3 daun dan 4 juga sisi angin udara yang menunjukkan bahawa tandas tempat ruang ambil air sembahyang wuduk. Dan di sini kita dapat lihat tandas dan dobi lah untuk memberikan udara yang baik kepada kawasan tersebut. Dan 1 pintu di bahagian dapur dan 1 sliding door di bahagian anjung. Seterusnya di bahagian sisi kanan, apabila melihat di bahagian sisi kanan kita dapat lihat terdapat 4 tingkap 3 daun yang menunjukkan bilik yang terdapat di dalam rumah ini dan 1 adalah merupakan ruang di bahagian dapur. Dan di sini kita dapat lihat 1 untuk sisi angin dan simbol ruang bahagian kipas untuk mengeluarkan haba, itu exhaust fan. Dan kita dapat lihat di sini terdapat tangki air lah yang memberikan saluran air kepada rumah ini. Seterusnya
ini merupakan pandangan sisi kiri di mana kita dapat lihat kolam yang berada di sisi kiri dan 3 tingkap 3 daun dan satu pintu sliding door yang menghubungkan ruang hall kepada swimming pool. Dan itu sajalah daripada kami untuk pembentangan pembentangan akhirlah untuk projek rumah idaman. Sekian saja, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Saya rasa dah habis rekod. Habis rekod.